Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Zainul Abidin ataupun yang masyhurnya Tuan Minal dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia sekat mana sekat mana apa dia bunyi dia tu? Tak jumpa tu anak tu. Mana tu? Tujuh daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suatu sifat daripada sifat yang tiga itu. Katanya pengarang, dan senya telah banyak pada zaman ini. Ni. Katanya Tuan Minal memberi kepada kita supaya kita berhati-hati dengan ulama. Berhati-hati dengan ustaz-ustaz, orang yang mengajar. Dia kata zaman dia lah, zaman Tuan Minal. Dia kata dan senya telah banyak pada zaman ini, zaman Tuan Minal ni, beberapa manusia yang mendakwakan dirinya alim. Mendakwa isteri dia alim. Kenapa Tuan Minal kata dia mendakwa alim? Sebab dia mengajar nampak supaya alim, salah belaka. Tu panggil mendakwa. Tetapi kalau dia ajar betul sungguh, maka betul alim orang ni. Tetapi kalau mendakwa saja alim, mengajar tak sepadan dengan ilmu, maka tu dipanggil mendakwa. Yang mengajar ia akan manusia yang awal dengan pengajaran yang salah. Ajar benda salah. Patu you duk mengajar dalam YouTube tu orang Yahudi buat. Maka tak ada lembaga penapisan. Dalam YouTube tu macam-macam ada. Tak ada apa boleh tahan nak mengajar. Ayah peng boleh tahan nak mengajar. Ambo duk mengajar. Ya tak ada hak betul salah, tak boleh kita buat hujah kata dia duk mengajar dalam YouTube soho bangga-bangga. Kabar-kabar dia betul tak? Ya kata zaman dulu pun ada juga hak tak ada ilmu, hak sesat mengajar orang. Pengajaran yang salah dan beberapa iktikad, ajar pengajaran yang salah. Dan rahsia mengajar ilmu pelik-pelik. Lah ni kalau dalam YouTube nak mengaji ilmu hakikat, ilmu gapo macam-macam ada. Kalau hak betul tak apa.
yang menyesatkan hamba Allah. Pada zaman dia tu penuh dah, zaman tu webinar ni orang tak main internet lagi. Tetapi zaman tu ramai dah duk mengajar ajaran-ajaran yang tidak layak dengan orang-orang awam. Dan setengah mereka itu, kata tu webinar, setengah daripada hok bendakwa alim, hok duk mengajar manusia ajaran salah tu, yang berpegang dengan zahir ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Pegang zahir ayat Quran. Ayat Quran ni, dia pegang ayat Quran zahir tak apa. Tetapi ayat mutasyabihat pun dia kata ayat ni ayat zahir juga. Ayat Al-Quran ni terbahagi kepada dua. Pertama dipanggil ayat muhkamat, kedua ayat mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ayat muhkamat ni apa maksud ayat muhkamat? Semata-mata turun ayat Al-Quran itu sudah dipahami. Jelas. Tak perlu ditakwil lagi. Hak ni dipanggil ayat muhkamat. Tak perlu ditakwil dan difahami secara jelas. Kedua, dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini, ayat ini diturunkan tetapi masih ada banyak takwil dan makna dia. Ayat mutasyabihat. Maka apabila ayat mutasyabihat, kita tak boleh berpegang dengan zahir ayat itu. Kerana ayat itu tasyabuh. Apa maksud tasyabuh? Seolah-olah ada kesamaran. Contohnya ayat mutasyabihat, ayat yang menjadi kesamaran seperti ayat-ayat yang menyatakan Tuhan nak serupa dengan makhluk. Seperti Tuhan istawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di arasy. Apa maksud istiwa? Ada 12 makna. Belakang ni dia akan ada sebut mengenai istawa alal arsy. Maka ayat ni istawa ni banyak makna. Ada lebih kurang 12 makna istawa ni. Ada makna istawa, ai makna masuk, ada makna betul, ada makna sama, ada makna duduk, ada makna menguasai, ada banyak tetap, banyak makna. Maka apabila ayat mutasyabihat, ahlu sunnah wal jamaah ada dua golongan. Kalau ayat muhkamat sepakat ulama khalah dengan ulama salah, satu saja pegangan kerana ayat ini tak perlu bagi takwil kerana tidak ada masalah ayat ni. Ngakak kita pun tidak bercanggah dengan nas ayat Quran lain pun tidak bercanggah. Ayat mutasyabihat ni ayat kesamaran. Ayat ni bercanggah dengan ayat Quran lain. Ayat Al-Quran lain kata, ayat muhkamatnya kata Tuhan tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada penyamaan Tuhan dengan makhluk sama sekali. Tiba-tiba ada ayat mutasyabihat, seolah-olah Tuhan ni nak sama dengan makhluk. Ada perkataan yadung, ada perkataan goni. Wajah, ada makna wajah, ada makna yadung dalam Al-Quran. Seolah-olah Tuhan ada tangan, ada muka, ada gapo. Ayat lain kata Tuhan tidak sama. Maka kaedah dia kena ingat ni. Apabila bercanggah di antara ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat, wajib dipegang ayat muhkamat. Yakni Tuhan tidak sama dengan makhluk sama sekali. Kena pegang hak tu dulu. Kerana ayat muhkamat ini dipahami semua lagu tu. Orang faham lagu tu dah. Tak ada khilaf pun ulama dan manusia mengenai makna dia. Manakala ayat mutasyabihat kerana dia banyak makna, contohnya perkataan istawa dan 12 makna, maka wajib bagi kita memilih salah satu daripada makna yang tidak bercanggah dengan ayat-ayat muhkamat. Seperti istawa dengan makna istaula, menguasai. Tuhan menguasai arah. Betul. Kerana tidak bercanggah dengan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'. Kalau kita ambil makna istawa itu contohnya qa'ada, ai jalasa, kau dia duduk ke, maka jadi nampak bercanggah dengan ayat Quran laisa kamitslihi. Maka wajib ditakwil ke ayat mutasyabihat yang banyak makna supaya tidak bercanggah di antara dua ayat Quran
biar sama dengan ayat muhkamat. Sebab itulah ayat mutasyabihat ni para sahabat marah orang-orang berhujjah menggunakan ayat mutasyabihat. Tak silap hamba Al-Imam As-Suyuti sebut dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dia kata sahabat dulu marah orang berhujjah dengan ayat mutasyabihat kerana ayat mutasyabihat ni tidak difahami murak keinginan dia kerana terlalu banyak makna. Tiba-tiba orang lain ni pegang zahir. Dia dari mana dia? Yadung, tangan. Tuhan ada muka. Sudahnya pegang zahir lagu ni. Maka sesaklah orang lain ni. Nah, sahabat-sahabat dulu tak tahu. Gapo dia makna yadung? Tak tahu. Lepas tu demo tak beriman kau dengan yadung. Saya beriman dengan lafaz ini kerana dia adalah ayat Al-Quran. Saya tidak penuh engkar perkataan yadung, perkataan wajhum, perkataan istawa, perkataan goni-goni kerana ia adalah daripada Al-Quran, wajib saya beriman. Lepas tu yadung ni saya tak tahu. Dia anggota, tak? Dia perbuatan, tak tahu apa. Satu istilah yang Tuhan letak di dalam Al-Quran dan ayat ini perkataan ni jadi mutasyabihat. Saya pun tak tahu makna dia. Maka sahabat baca saja. Tuhan ada yadung, ya yadung. Yadung ni tangan, bukan? Anggota, bukan? Patut apa dia? Tak, Allahu a'lam. Kita yadung ni apa? Tangan. Sudah. Tangan ni kita faham lalu duduk atas, duduk bawah. Kalau duduk bawah orang panggil kaki dah. Boleh duduk tangan tapi duduk bawah ataupun duduk atas kepala, itu panggil tanduk. Maka tangan ni kalau kita terjemuh tangan, maka orang akan nampak selalu kedudukan dia duduk mana. Sekalipun kita kata tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan tangan tak sama lah dengan makhluk. Jangan. Sahabat tak pernah bercakap lagu ni depan Rasulullah ayat mutasyabihat. Sebab tu ayat mutasyabihat ni banyak mengelirukan apabila diterjemuh dengan bahasa asing, bahasa ajam. Kalau orang Arab kita mengaji mudah, pokok dia salah belaka, dia kata yadung. Satu istilah. Dia sendiri pun tidak faham. Kerana kalau kita makna yadung, ai bermakna jawarih, anggota, sudah selalu. Bercanggah selalu. Maka ayat mutasyabihat ni, ulama ahli sunnah wal jamaah, pertama serah 100% ni ulama salah. Kedua, ulama khalaf mentakwil ayat mutasyabihat ni, supaya tidak bercanggah di antara ayat-ayat Al-Quran, maka ditakwil ayat mutasyabihat supaya sama dengan ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni tak ada orang nak boleh takwil dah sebab betul dah. Tu. Maka katanya tuan mina ada kumpulan sesak duduk mengajar ayat mutasyabihat pegang zahir. Siapa dia? Adalah kumpulan pegang ayat mutasyabihat ni pegang zahir. Bahkan dia buat pula istilah tauhid pula. Satu bab di dalam pengajian tauhid 3. Tauhid 3 ni tauhid yang diasaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah pada tahun 600. Dia diasas pengajian ni, cara pengajian tauhid bukan salah ni. Jangan kata tauhid 3 ni tauhid salah. Tauhid ni muncul pada tahun 600. Imam Syafi'i tak pakai tauhid 3, Imam Abu Hasan Asy'ari tak pakai tauhid 3. Tu generasi 300 belaka tu. Imam gapo dia sahabat tak ada kenal tauhid 3 ni. Siapa dia ajar kata sahabat pegang tauhid 3. Ingat tauhid 3 ni bukan tauhid salah. Jangan tertipu. Dia bermula pada tahun 600 zaman Ibnu Taimiyah. Maka dia buat satu bab. Satu bab gapo dia? Kerana pok dia suka pegang zahir ayat mutasyabihat. Ni kumpulan sesak pegang zahir ayat mutasyabihat. Maka dia buat satu bab dalam pengajian tauhid 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Apa maksud tauhid asma wa sifat? Semua ayat mutasyabihat tu ayat sifat tu. Sudah. Masuk dalam bab tu habis jadi keliru, sak takah habis tak tahu alik ilik jatuh. Ayat mutasyabihat ni tak boleh nak takwil, kena pegang zahir lagu tu. Kita beriman dengan Quran ke. Pening tak tahu alik ilik jatuh. Semua ayat Quran kita pegang zahir saja. Maka ada seorang ulama kita kata kalulah ayat Quran pegang zahir saja mengenai Quran, mengenai Tuhan saja kita. Apa saja.
Pertama ayat Quran kata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap benda akan binasa, semua akan hancur lebuh. Fan wa yabqa, dan yang kekal, yang masih berbaki, yang masih ada wajah Tuhan sahaja. Tangan hancur, tubuh hancur, kaki hancur, tinggal muka bersepah lagu tu. Masuk akal kodo. Tak boleh pergi tu kata hancur. Lepas tu Al-Quran kata hancur semua. Semua hancur kecuali muka sengih lagu tu. Pelik sungguh. Ha Tuhan baca dah. Tuhan kata muka dia saja tak hancur. As-sudah. Dah pergi zahir ayat Quran. Kena takwil. Nak takwil pula kalau hok demo. Ayat Quran kata pula, apabila kamu lupa Tuhan, maka Tuhan akan lupa kepada kamu. Nampak? Fa'ansakum rabbukum. Mana ayat Quran dia tak ingat dah. Apabila kamu lupa Tuhan, maka Tuhan akan lupa kamu. Pergi zahir ayat Quran, Tuhan lupa, ya. Tuhan pun lupa juga. Cuma lupa yang layaklah dengan dia. Lupa pun layak juga. Berat. Ni pokok dia mikir tahap tu. Lepas tu ayat Quran lagi dalam hadis lain pula. Dalam Bukhari kata, wahai manusia, aku lapar, mu tak mari wi makan. Aku tak ada pakaian, mu tak mari wi pakaian. Aku sakit, mu tak mari jenguk. Maka hamba pun berkata, ya Allah, macam mana mu lapar mu? Kalau pergi zahir ayat Quran tu gak, pergi zahir hadis tu gak, Tuhan terlaparlah. Lapar yang layaklah dengan Tuhan. Lepas tu Tuhan tak pakai baju. Tak pakai baju hok layaklah dengan Tuhannya. Lepas tu Tuhan sakit. Ya, Tuhan sakit. Ayat hadis ni, Bukhari ni kata. Tuhan sakit. Ya, Tuhan sakitlah. Tapi hok sakit hok layaklah dengan Tuhan. Macam corona ni tak layak. Macam demam kau mana. Tidak kau gila mikir lagu tu, tahap mikir. Ni orang profesor universiti ni. Silibus universiti duduk mengajar orang pegang akidah lagu tu. Bukan orang yang sesat ayah peng. Ayah peng tentu dah sesat. Ni orang hok koyak kata dapat hidayah, koyak kata bisa. Ni silibus profesor duduk mengajar kepada anak-anak orang Melayu kita duduk mengajar. Orang Arab dah pula mengajar lagu tu. Tidak kau jadi pening. Ayat hadis tu kata dia, aku sakit, aku gapo. Maka katanya hamba, wahai Tuhanku, macam mana mu sakit, mungkin tak sakit. Macam mana mu tak ada pakaian, mu tak pakai pakaian. Macam mana mu lapar, mu tak makan. Katanya Allah, mungkin tengok kodok hamba aku hok sakit. Hok tu maksud aku sakitnya. Mu tak tengok kodok hamba aku hok tak ada pakaian. Mu tak tengok ko hamba aku hok lapar, hok gapo dia. Kalau mugi situ nescaya kamu akan mendapati aku berada di situ. Jadi jangan dok pergi zahir ayat Quran, pergi zahir hadis sahih akan menyebabkan percanggahan. Siapa dia kata ulama salah pergi hadis zahir lagu tu, dia hanya beriman dengan istilah dipanggil. Ulama salah dulu saya pergi beriman dengan istilah dia. Ayat Quran hamba wajib beriman. Tak boleh nak kata benda ni bukan ayat Quran. Ya dong, wajib beriman dia adalah ayat Quran. Istawa ayat Quran. Patut apa dia makna dia? Saya tak tahu. Serahlah makna dan lafaz kepada Allah. Orang lain ni lafaz serah kepada saya. Saya akan terjemuh lafaz dia yadung dengan makna tangan. Istawa dengan makna jalasa dan qa'ada, duduk dan bersemaya. Mana sahabat terjemuh lagu tu? Sahabat tak pernah kata Tuhan duduk. Tuhan, sahabat hanya kata istawa Tuhan. Tak tahu kamu dia, tak tahu istawa. Ulama setengah ulama kata satu perbuatan yang saya pun tak tahu. Istawa, tak tahu. Tu ulama salah. Serah makna kepada Tuhan, lafaz juga kepada Tuhan. Orang lain ni lafaz dia terjemuh, makna serah ke Tuhan. Misalnya Tuhan, ikutlah. Tuhan tak sama. Tapi Tuhan ada tangan tapi tak sama. Ada tangan tu bentuk penyamaan. Seolah-olah kita kata Tuhan sama dengan makhluk. Kerana makhluk ada tangan, Tuhan ada tangan. Maka kita kata Tuhan ada tangan, menyamakan Tuhan dengan makhluk pula. Patut dia berhenti ayat tu, dia pun kata, tapi tak sama. Sama.
Mula-mula ayat seolah-olah kita kata Tuhan tu sama dengan makhluk. Tuhan sama tapi tak sama. Ai pelik kecek. Supaya kata demo ni bodoh tapi cerdik. Tengok. Demo ni cerdik tapi supo lembu. Ha gitu lebih kurang. Cerdik tapi supo lembu. Hamba tak faham. Demo nak puji hamba. Kau nak kata kat hamba ni. Demo nak mulia ke hamba. Kau nak hina hamba. Demo nak sama hamba dengan lembu. Kau tak sama. Dak dari sudut supo dengan lembu tu supo. Tapi cerdik dia demonya. Tak supo pula. Jadi lagu mana? Supo tapi tak supo. Kecek lagu ni pening. Maka ulama menghukum ke haram berkecek menyebabkan benda pening masyarakat. Masyarakat akan tergambar muka lain lah. Kita mengajar di balasah Tuhan ada tangan, mokcik tu gambar apa. Orang tua tu gambar lagu mana. Sahabat tak pernah mengajar lagu ni. Tuhan ada tangan, ada kaki, ada apa tak pernah. Ni kita dok mengajar atas balasah. Tapi tak sama lah pokciknya. Pokcik dok tergambar dah. Ada tangan tapi tak sama. Tak sopo tangan kita. Kali tangan dia gerak gagah ke guano macam macam robot kok kalau tu biar pistol kok gapo dia. Lagu tu. Maka manusia akan jadi keliru hukum dia haram. Kufur kau dak kecek lagu ni? Tidak kufur. Pendapat muktamad hanya fasik saja kerana kata-kata ia membawa kepada kesamaran dan keraguan dan menyebabkan etikok yang pelik-pelik muncul kepada akidah orang mukmin. Tapi kalau dia kata Tuhan ada tangan, serupa tangan hamba. Tuhan duduk atas harah, lagu ni. Kape sepakat. Tak ada khilaf. Tapi kalau dia kata ada tangan tapi tak serupa dengan makhluk, hok layaklah, hamba tak tahu. Ada tangan. Maka jadi fasik. Tapi kalau dia kata Tuhan ada yadung, ada yadung. Gapo dia tangan? Bukan mana tangan. Apa dia? Tak tahulah. Satu istilah hamba sendiri pun tak faham. Maka apabila ayat mutasyabihat ni benda yang tidak dipahami oleh sahabat, maka ayat mutasyabihat tidak boleh buat akidah. Ayat muhkamat saja boleh buat akidah kerana dia difahami. Tu kaedah dia. Kerana benda yang kita nak pegang ni mesti jelas dalil dan penunjukan dia. Kalau kesamaran, ada makna ni, maka tak boleh nak buat hujah, tak boleh nak buat pegang dalam bab akidah. Ayat tu mesti mutawatir, ayat Quran memang mutawatir dah. Makna dia pula jangan mutasyabihat. Hadis ni hadis sahih. Al-Quran wajib ditakwil lagi kalau mutasyabihat, wajib ditakwil dengan muhkamat. Apatah lagi kalau hadis ni sahih. Ada orang kata Tuhan duduk atas langit, dalil dia hadis dalam Bukhari. Hadis jariah kata seorang hamba tu tunjuk Tuhan Nabi Muhammad tanya Tuhan duk mana, dia tunjuk lagu ni. Tuhan di atas langit lah maksud dia. Contohnya. Maka hadis tu sahih. Tak boleh ni lawan, mesti kena benar hadis sahih. Kena ayat Quran sendiri pun kalau bercanggah dengan ayat muhkamat wajib ditakwil mutasyabihat jadi biar sama makna dengan muhkamat. Apatah lagi hadis sahih. Maka hadis ini sekalipun sahih, pertama dia martabat hadis ahad, tidak sampai peringkat mutawatir. Hadis sahih ada dua, mutawatir dan ahad. Hak boleh berhujah dalam akidah hadis mutawatir saja, hadis ahad tak boleh. Kedua, kaedah besar dalam pengajian kita, setiap hadis ataupun gapo-gapo naskah yang bercanggah dengan qawati'ul aqliyah. Kaedah yang sabit dengan akal dan nas ayat Quran hak muhkamat, maka wajib terbatal automatik ayat tu. Sama ada dia tu hadis sahih ke gapo, apabila bercanggah dengan qawati' aqliyah dan nas hak muhkamat, wajib ditakwil dan terbatal hadis tu. Sekalipun hadis tu sahih. Maka dicek semula. Maka ditengok riwayat dalam Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i kata hadis paling sahih lepas pada Quran, nas paling sahih adalah Muwatta Imam Malik. Dia lebih sebelum daripada Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari wujud zaman anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid dia Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni ada anak murid tu zaman Bukhari. Imam Syafi'i meninggal lama dah. Muwatta
zaman tok guru Imam Syafi'i. Tikah 2-3 tabaqah baru wujud. Maka kemungkinan salah Muwatta itu sangat sedikit. Kerana dia Imam Malik ni sempat mengaji 1000 orang tok guru. Kita mengaji dengan seorang tok guru rasa aling tu. Jalan. Imam Malik mengaji 1000 orang guru. 300 sahabat, 700 tabi'in. 300 dia ada ngaji dengan sahabat. Maka hadis kemungkinan salah sangat sedikit. Maka Bukhari jauh sikit. 2, 3, 4 orang dah. Hadis paling tinggi dipanggil sulasiyah, dipanggil. Sulasiyah ni hadis 3 orang. Bukhari dengan sahabat 3 orang. Pas Imam Malik tinggi lagi. Imam Malik ambil dengan Nafi', Nafi' ambil dengan Ibnu Umar. 2 orang, tikah seorang dengan sahabat. Tinggi lagi. Maka kemungkinan salah. Maka ulama pun tarjih hadis hak Muwatta lebih kuat dan hadis hak dalam Bukhari sekalipun hadis sahih tetapi mata dia muttarab. Hadis tu getar. Muttarab ni hadis tu gementar. Apa maksud getar? Mata dia tu getar kerana tidak sabit. Ada orang kata lagu ni, ada orang kata ada riwayat kata lagu ni. Bukan so riwayat saja. Maka mata tu jadi getar. Tak boleh nak pergi lah mana. Tu dalam pengajian ilmu hadis. Maka sesak kodok baca Al-Quran dengan ayat mutasyabihat terjemah zahir, sesak. Atau sunnah yang mutasyabihat, hadis-hadis hak mutasyabihat pegang zahir, sesak barak lah. Barak ni maknanya dia apa dia? Ikut budaya barak, sesak barak dipanggil. Jarang sesak timur, sesak selatan, sesak tenggara. Padahal tiada dilentakkan dengan qawati'ul aqliyah. Ayat-ayat Quran itu tidak digandingkan, tidak dilentak, tidak dibandingkan, tidak diadukan dengan qawati'ul aqliyah. Akal ini apabila dia mikir satu benda dia tak boleh nak konsep dah. Al-Quran, hadis mungkin diterjemuh dengan banyak makna. Tetapi akal apabila kecek dia segeruk saja. Kalau dia kata benda ni mustahil, dia tak gerak dah. Tak tukar dah jadi wajib, tak tukar dah jadi harus. Ni apa perangai akal. Al-Quran kita boleh ubah lagi makna dia supaya tak bercanggah dengan akal. Maka akal tak boleh nak konsep dah. Maka gabung di antara Quran dengan akal biar jadi selari. Dan nakliyah yang muhkamat. Ni dengar ni. Kena pegang qawati'ul aqliyah dan nakliyah yang muhkamat. Pegang hukum akal kemah-kemah, pegang nas ayat Quran huk muhkamat. Huk mutasyabihat tak boleh nak pegang sebab dia banyak makna. Kita kesok makna dia biar sama dengan ayat muhkamat. Maka kalau orang pegang kaedah ni, insya-Allah tak sesat. Orang lain ni nyo pegang pakar terjemah zahir bercanggah habis ayat Quran ni, bercanggah habis polah kacau tak tahu alif ilih alif jatuh. Tetapi berpegang oleh mereka itu dengan zahir ayat yang mutasyabihat. Nyo pegang zahir semata-mata. Dalam mata Jauharah kata wa kullu nasin auhama tashbiha awil au fawid warum tanziha. Setiap nas yang menunjukkan, nas yakni Al-Quran atau yang hadis, auhama tashbiha, memberi wahai kepada kita akan samanya Tuhan dengan makhluk. 2 cara. Awil pertama kena takwil. Maka ulama kata apa disebut awil dulu? Kerana pendapat awil ini lebih muktamad. Awilhu au fawid ataupun serah. Style ulama salah. Takwil ulama khalah. Kedua-dua ahlu sunnah wal jamaah. Warum tanziha. Ingat perkataan warum tanziha. Di samping kita serah makna dia, berserta kita iktikad Tuhan tidak sama dengan makhluk. Bukan serah makna tetapi hati kata Tuhan ada tangan, ada gapo. Jangan iktikad lagu tu. Berserta serah tak tahu gapo dia, Tuhan tidak sama sekali dengan makhluk. Tu, tak ada istilah khalah dengan salah bercanggah, tak ada. Ustaz ngaji pondok ni tak tahu ulama salah. Ambo ni mengaji tauhid salafus soleh.
Ambo alhamdulillah Tuhan beri rezeki boleh mengaji dua-dua. Salah pun mengaji, khalah pun mengaji. Tetapi kedua-dua ahlu sunnah wal jamaah tak berjumpa lagi. Tok guru ambo syarah hak ulama salah bercanggah dengan pegangan khalah. Tak pernah jumpa lagi. Sekalipun pengajian tauhid dia berbeza dua orang ni, khalah lagu lain cara mengaji. Salah lagu lain, dia pergi Quran hadis gitu ya. Tetapi tak pernah bercanggah. Sebab tu kalau kita dengar ada orang mengajar tauhid salah tiba-tiba bercanggah dengan khalaf, maka bukan salah tapi salah. Dia kata dia mengaji lagu tu tok guru ambo syarah, tok guru demo pun salah juga. Tak suduk buahlah lagu tu. Maka jatuhlah mereka itu, mereka yang berpegang zahir ayat mutasyabihat Al-Quran dan hadis hak mutasyabihat tu di dalam lahu kufur, jadi kafir, boleh membawa kepada kafir. Hak ni dia sebut kafir direct dia, boleh membawa kepada kafir. Ambo sebut dah, kalau dia kata ada tangan tapi hak tak serupa dengan tangan makhluk, hak layak jadi pasik baru. Tapi kalau dia kata ada tangan, supon ni, nyuakak gini, maka jadi kafir. Maka akidah lagu ni sangat bahaya. Lebih bahaya daripada Covid lagi. Maka orang kena akidah lagu ni kena vaksin 2 kali. Vaksin dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, barulah tak kena corona wahabi. Lagu tu. Maka vaksin itu penting. Lo ni lembu pun kena vaksin weh. Bukan kata manusia lembu pun kena vaksin. Maka sesak mereka itu duduk seka pakai jubah, pakai serban, menangis tengah malam, tapi akidah hak dia pegang sesak. Oh sedap kata kau orang sesak. Kau tu jerit tengah malam tak curi telur itik baik dia mau kata sesak. Sedap dia mu. Oh ni bahasa jenis ngaku dia seorang betul ni. Baca gak sejarah Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i, Wasi bin Atta, seorang yang sangat alim. Anak murid 10,000, malam-malam bangun tahajud jerit tengah malam, tengah hari puasa, tapi dia sesat. Kumpulan dia dipanggil Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah ni adalah kumpulan pencuri ayat. Tak. Lepas tu dia baik, bagus. Tetapi sesat dia. Sesat di dalam ilmu. Maka orang lain ni jangan koyak. Nampak ada doktor, ada PhD, ada profesor, ada syekh, ada maulana, ada goni, ada gotu. Tetapi dia sesat. Yang mau nampak dia baik. Baiklah, sesatlah. Dia belanja ambo makan teh obeng, welung. Baik ayah peng belanja nak makan nasi, buat teh obeng barang ni pih ya. Jadi jangan tertipu dengan orang sesat. Orang sesat ni bukan tak semaya saja, bukan dok curi, bukan dok zina, bahkan kumpulan dalam akidah hak sesat pun sesat juga. Syiah sesat, Wahabi sesat, Mu'tazilah sesat, Qadariyah sesat. Macam-macam Jabariyah sesat. Tu kumpulan tu sesat. Tak curi telur itik tu. Barang berjuruh belakang, pakai jubah, pakai serban belakang. Sebab tu masyarakat kena buka mata, buka minda, buka hati untuk memahami kesesatan di akhir zaman. Jangan nampak sesat tu kata curi piti orang ya dak. Sesat ni dalam agama pun banyak mana. Kena perhati. Jangan kata Allah nyanyonya sesat juga dia punya. Nampak macam juru kecek lemah lembut ya. Apa Wahabi punya kecek lemah lembut. Dahlah dia sesat dan menyesatkan oleh mereka itu akan manusia yang awal. Nyotipu pula. Dahlah dia sesat mengaji di universiti hak sesat. Wak kelik pula mengajar ke orang kampung. Habis sesat orang kampung. Orang dulu mengaji duduk Mekah. Kita sebut cerita dia. Syekh Daud 30 tahun duduk Mekah. Madinah 5 tahun. 35 tahun duduk mengaji. Tak jadi Wahabi. Pok kita baru tahu. Nak kata mengaji sungguh kodok tak tahu dah.
Ngaji duduk 4 tahun kelik bawa Wahabi. Weh lu. Patut kalau Wahabi betul, patut Syekh Daud ngaji Wahabi, jadi Wahabi lah Syekh Daud umur 30 tahun. Ni duduk 4 tahun koya nak jadi Wahabi dah. Macam-macam orang Macam-macam orang ada. Ada tu orang tu dia kata ustaz sedap kata orang mengaji gini-gini. Saya masuk ngaji you dulu, payuh ustaz. Oh, jangan mengaji fake makoring. Dia sebutlah cerita-cerita dia. Saya tulis tesis lah, saya gapo lah. Ustaz ngaji pondok atas pohon pisang lagu tu sedap ustaz kecek kata. PhD ni tak mengaji tak gapo. Hamba tulis nak selok kata. Ada seorang tu sayang hamba juga. Kita dengan sayang ya. Dengan orang lain hamba tak kenal ni sayang hamba lah. Kalau nipu sayang hamba lah. Oh, ngaji Pak Mazhab lah, ngaji Gotu lah. Kelik tak tahu mazhab gapo. Ngaji kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd. Pak Mazhab. Kelik nak ngajar orang atas masjid. Syafi'i pun tak tahu wali jatuh, Maliki pun salah, Hanafi pun dok, Hambali pun dok. Dok belako. Apa? Ngaji Pak Mazhab. Tomie, capu nasi kerabu, capu lopak tiket, capu nyepak. Nak kata lagu mana? Makan ne pun dok, minum me pun dok, sepak atas belakang ya kena. Jadi tak jadi belako. Hak tu macam-macam. Maka adalah mereka itu tengok Tuan Mina kata. Bukan hamba kata dah. Minta maaf lah siapa dia tengok dalam video ni. Hamba tak kata, hamba je baca kata-kata ulama. Kalau nak gocah tu gocah dengan dia Tuan Mina ni. Pergi lah cari kubur dia ke mana. Dia 120 tahun dah tak ada. Pergi lah gocah. Dia kata apa? Dan mereka itu seperti Dajjal. Supo Dajjal. Kok Dajjal ngoti dak lagi. Supo Dajjal dah. Tentera Dajjal hok halu-halu mari sebelum Dajjal hok kafir betul mari ni. Hok ni tentera Dajjal nak munuh akidah. Kerana Dajjal matlamat dia punuh akidah, anak buah ni pun kakah ni nampak yang nyama jadi Dajjal juga. Ya beza Dajjal dengan setan. Setan ni memang jahat sungguh. Muka tu nampak jahat dah, ngapa keluar cari ngah tunjuk kufur. Dajjal ni apa Nabi Muhammad kata aku takut sangat Dajjal sebab dia menipu. Muka juruh, pakai jubah, pakai gapo tapi dia Dajjal. Dia menyesat ke orang, punuh akidah orang dengan rupa tipu. Hak tu Nabi Muhammad bimbang kok Dajjal. Kalau setan apa jelas dia jahat. Dajjal ni apa panggil Dajjal? Dia bukan setan. Dia muka baik, juruh ya. Senyap ya. Tapi dia memunuh ke akidah orang. Tu Dajjal. Punuh setara mana? Jadi kafir orang. Patut siapa dia? Hak pengikut dia. Setiap kumpulan yang mengajak kepada ajaran-ajaran sesat, memunuh ke akidah, hak tu Dajjal jilah anak-anak Dajjal. Sebelum Dajjal besar tu bik. Di atas dah lah ni seluruh negeri tu. Mari di Kelantan, mari di gapo, nak sebar ke akidah sesat dia supaya apabila Dajjal mari mudah selalu pakai sambut popok dia selalu. Ada. Dajjal jilah. Dia kata seperti Dajjal. Kita baca sekali lagi. Seperti Dajjal. Kalau Dajjal betul tu bukan. Sedap dia mau kata hamba Dajjal. Dok, seperti Dajjal. Hamba tak kata Dajjal. Kalau Dajjal juga sangat seperti Dajjal. Lembutlah sikitnya. Hamba tak kata dia mau lembu. Seperti lembu. Nama lagu tu. Lapik dah tu. Tuan Mina ni lapik dah perkataan dia. Atau lebih jahat daripada Dajjal. Berat tu Mina ni. Oh berat pada Dajjal. Dajjal hok sengoti tu kafir terus dah jahat perangai dah. Hok ni berat pada Dajjal lagi. Apa? Sebab hok tu Mina sempat tengok hok ni. Hok Dajjal betul dia tak tahu setara mana. Tapi hamba bertemu dah dengan kumpulan ni. Oh jahat pada Dajjal kakak popok ni. Nampak ya baik ni. Kecek menipu sping kuat nah. Lepak kau tu, pota kau ni, gapo, balik gapo. Ni. Kata Tuan Mina, amba dah sepak kumpulan ni. Dajjal betul, amba tak ada jumpa. Ni Dajjal sungguh. Dan kosak oleh mereka itu dengan kedemikian itu. Tengok. Bagok Tuan Minawi ni. Bukan amba bui dah, amba je baca ya. Hendak menipu daya akan harta manusia. Bapa dia mau ngajar lagu ni. Ambo bapa dia mau ngaji paudah akidah ni sesat.
Ambo kalau mengaji boleh siji kelik ada jawatan, ada pangkat. Nak tipu manusia, pergi mengajar balasoh boleh pitih, pergi mengajar di kolej boleh pitih, duduk menipu orang. Oh sange jai saya jawatan dia. Mana ada? Ada seorang tu. Ada seorang syekh pok kita lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berdebat dengan pok dia. Tak berdebat, cabar berdebat baru. Maka katanya syekh kita kata, dia kata saya cabar pok-pok awak. Kalulah awak kalah dalam berdebat ni, letak semua jawatan. Kalau saya kalah, saya akan keluar daripada Malaysia. Saya tak Kalau pun awak kalah, letak jawatan. Awak mufti ke, awak menteri ke, awak gapo ke, profesor ke, pensyarah ke, letak jawatan awak. Awak gaji belah ribu tu. Takut selalu pok dia ni. Maka dia tak setuju dengan perdebatan tu. Dia kata berjudi. Berjudi? Kerana mempertaruhkan jawatan. Sedaklah demo tak ada jawatan. Demo mengajar pondok lagu tu sedaklah. Ambo ni cakap nak lepas. Jadi mufti berapa ribu. Pensyarah berapa ribu. Kalau ambo kalah, ambo nak berhenti. Ambo duk mengaji lama keni. Duk cari CJ. Bukan. Pitih lah. Kau ngaji master PhD. Gaji bezo. Pergi sekali lagi pula jadi pro. Gaji pula. Hak ni hak kumpulan sesak lah. Bukan hak semua PhD doktor tu sesak belaka. Jangan seru hati dah. Sila akak tangan sekali. Para doktor-doktor Ahli Sunnah wal Jamaah jangan seru hati. Ambo royak aku hak sesek tu saja. Jangan buat perangai lagu tu. Kita tak balas pok kita jangan pecah. Jangan ada tu seru hati ngambo. Jangan seru hati. Pok kita Ahli Sunnah wal Jamaah jangan duk bimbang. Ambo duk kecek dengan hak bukan Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Jangan duk seru hati lagu tu. Mungkin sedap ustaz kata kat ambo seru hati. Jangan ambo tak kata tak ada niat ke apa dia. Ambo duk kecek masalah di planet Pluto bukan di bumi ni pun. Jangan duk seru. Supaya hendak memenuhkan perutnya dengan harta yang haram. Mengajar ilmu sesat ambil pitih. Haram wak kerja lagu ni. Maka lagi akan dipenuhkan perutnya dengan api neraka Jahannam. Nak marah tu. Tuan Mina serabut dah tu. Zaman dia ni ada kakah-kakah lagu ni. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihuna mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuziquhum azabal syadida bima kanu yakfurun. Batuk selalu. Sebut Wahabi batuk selalu. Ambo ni kalau ngah Wahabi supaya ngah corona dah. Sebut batuk selalu. Supaya kena corona selalu dah. Ya lagu tu. Dia naik seh dia panggil. Artinya kata olehmu ya Muhammad bahawasanya segala mereka yang mengada-ngada oleh mereka atas Allah. Reka-reka cerita. Benda hak bukan ada pada Allah dia kata. Reka-reka. Akan dusta. Benda-benda hak tak betul sama sekali. Dok kata atas Tuhan macam-macam. Tiada beroleh kemenangan. Ingat, segala perancangan mereka tidak akan berjaya. Iaitu kerana berkehendak akan mata benda. Tujuan dia tidak lain tidak bukan nak mengauk harta benda pitih dan harta. Dunia hak sedikit ni. Dunia ni sedikit ya katanya Tuhan. Kemudian kepada kami kembali mereka itu. Ingat, dia duk mengajar sesak-sesak lah ni boleh pitih. Tetapi ingat katanya Allah, mu akan kembali kepada aku. Pada masa tu aku nak tanyalah muka cik betul kau tidak. Kemudian kami rasakan mereka itu akan azab yang amat keras. Orang yang menipu lagu ni dengan sebab barang yang telah mereka kufurkan. Ketahui olehmu hai saudaraku, wallahu a'lam. Apakah yang dimaksudkan taat ulil amri secara terperinci? Taat kepada pemerintah, wajib taat kepada pemerintah. Sekalipun pemerintah itu tak baik. Berzina tiap-tiap malam. Curi tiap-tiap malam. Bunuh orang tiap-tiap malam.
Selagi mana pemerintah itu Islam, wajib kita taat. Dan dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat, maka wajib taat. Wajib kita kena taat. Jangan kita keluar, haram kita keluar daripada taat, daripada pemerintah selama mana dia tidak mengajak kepada kekufuran. Alhamdulillah kita pemerintah kita tak ada lagi suruh kita semua tokong, tak ada lagi. Jadi lo ni kena taatlah kepada ulil amri. Patut ulil amri ni ijtihad ni masjid hangpa tak lagi. Hak tu ijtihad pokok dia. Kalau salah pokok dia lah. Kalau betul pokok dia lah. Tugas kita dah ya tak sewigi, kita boleh semaya di rumah. Bukan kalau rumah pun tak boleh semaya, rumah boleh semaya. Masalah semaya di rumah tak semaya Jumaat pun. Masjid keluarnya nak pergi semaya Jumaat. Tak boleh semaya di rumah tak pergi semaya Jumaat pula. Tahu? Ambo nak istirahat atas masjid je. Ibadat ni biar kita. Lah ni kita dok belajar suluk di rumah. Belajar hidup ke rumah kita dengan majlis taat. Lah ni kita ada handset. Duk dengar orang ngajar kuliah di rumah kita. Hidup sekurang-kurangnya. Kalau dulu kita duk dengar di masjid, rumah kita duk dengar cerita Piramli lagu tu ya. Lah ni sekurang-kurangnya kita tengok dalam rumah kita. Pakat tengok belakang dalam rumah. Hidup juga rumah, suasana agama. Boleh semaya Jumaat. Lagu tu lah. Ingat orang mukmin ni sentiasa mencari peluang-peluang baik pada semua keadaan. Keadaan susah pun dia cari benda-benda kebaikan boleh buat. Tapi kalau bahasa jenis kaki lipat, tang senang tak pergi balasa. Tang senang tak dengar kuliah. Jadi taat uli almri kena taat juga. Boleh qada belakang semaya qada, belakang semaya sunat hukum dia sah. Tak ada masalah apa, cuma makruh saja dah. Ayah pelihara rumah, ayah jiran saya sentiasa buat najis depan rumah saya. Nak buat lagu mana bertahun-tahun dah saya gerai ketar nak marah ke dia. Lagu ni nak marah kok tuan, gocoh dengan tuan. Gini sebenarnya, gi kecek dengan tuan dia. Cakap dia tak tahu. Dah tuan dia tak tahu. Ayah tu dia pun dah legot dah. Tang tuan dia tak ada, dia pun tubik buka sendiri koci, jalan pergi rumah jiran perut berok. Dia mana tahu, kena royak ke tuan dia dulu sebelum kecek kira. Royak kata awak pegang ayah ke? Gini saya nak royak cerita. Kalau boleh tutup pukul gambar buat bukti jelas molek supaya nak berdakwa. Ni saya nak royak awak ni, ayah awak mari berok depan rumah saya ni, bukti apa ada gambar saya dah hantar kepada bulletin apa semua masuk TV ni, apa semua orang duk kecek apa semua ni. Bukti dia. Maka saya tak perasan, saya tak tengok TV, saya tasawuf. Okey, ambillah ayat tasawuf awak bo gitu. Nampak gitu. Kena kecek dulu, dia mungkin tidak tahu kau tak sedar. Kalau dia sedar, kita royak dah dia lepas juga ayat dia. Kalau tak sengaja nak kata mana terlepas, dia sengaja, hal tu salah dia lah, dosa dia lah. Patut kita kena pagarlah, tak suri dia masuk. Lagu tu. Apa kau saya nak tanya apa hukum post video gambar makanan di dalam media sosial? Tengok tujuan apa? Saya menego burger. Lepas tu post gambar burger, cakap nak post gambar supik. Supik tak ada keliru orang, kena gambar burger lah. Memang pun nego kan kena tarik orang lah. Maka atas dasar jualan tak apa tu. Tapi kalau kita tunjuk saja-saja makanan suruh keliru, sedapnya. Bukan jual pun. Ya, sedapnya. Like pula orang susah, tulis orang yang paling miskin tu tunjuk. Kawan tu tengok belanja air liur, makruh. Makruh. Tapi kalau kita yakin dengan video kita itu menyebabkan orang tekan, sakit hati. Misalnya semua hak like tu orang miskin saja, tengok jadi sedih hati orang mukmin, dosa. Tapi kalau kita tak yakin video kita siapa dia tengok orang miskin, orang kaya, maka makruh saja. Dah. Sebab tu ulama kata makan di kedai ini hukum makruh. Kerana makanan kita dilihat oleh manusia. Kadang-kadang orang tak ada kemampuan nak beli makanan. Kita dok makan burger. Dahlah buat makan di KFC tu depan cermin tu, siap ngepeng kawan tu lalu bawa susu anak. Makan tangan-tangan. Ingat burger, keliun burger kita Jadi mengarutlah dah. Macam mana nak jumpa dengan ustaz you? Pondok ustaz kat mana ya? Kampung mana ya? Nama. Gini.
Mari pondoklah. Ambo orang Kelantan, mari sinilah macam ni. Neh. Jamil dok lockdown ni jangan dok mari. Jamil lepas-lepas ni lah. Neh. Kena taat kepada pemimpin. Neh. Minta ustaz ijazah ke amalan terdapat dalam kitab Lum'ah atau Aurat karangan Tok Wei Ali Kutai untuk diamal. Jadi ambo ijazah ke kitab Lum'ah atau Aurat sebagaimana ambo terima daripada guru ana. Cuma moleknya mari berdepan lah dan mari jumpa dengan keluarga dia sendiri minta ijazah lebih molek lagi. Lebih beradab lagi. Tapi kalau tak ada peluang, ambo ijazah dah cukup dah tu. Ambo ambil daripada salah satu sanak ambonyo ambo ambil daripada tuan guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Seligi. Dia ambil daripada Tok Dalo. Tuan guru Haji Abdul Rahman Arsyad Tok Dalo. Dia kata ambo ni tinggal semaya dekat Zamir Bali mula-mula dululah. Kali umur 15 balik, mana mula-mula tu tak lekat lagi semaya. Siapa umur 20 baru lekat. Yang ni 5 tahun tu mula-mula hamba tu tak lekat lah mana semaya. Pas lagu mana, apabila nak qada jadi tak ingat selalu. Masa nak tinggal tu ingat. Masa nak qada jadi tak ingat. Gono hamba. Ni banyak fenomena orang apabila nak qada nak jadi baik jadi lupa ingatan. Maka lagu mana? Kalau nak jadi juruh qada semua hak 5 tahun tu. Contohnya lah. Misalnya awal, berapa tahun kita mula tinggal gini? Misalnya dalam 5 tahun awal. Okey, kita qada 5 tahun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mudah. Selama 5 tahun. Contohnya. Ada hamba dengar ustaz ngajar. Dia kata tak boleh taksub ke Nabi. Betul ke? Tak boleh taksub ke Nabi. Betul ke? Ingat, kita ikut satu benda yang betul itu tidak dipanggil taksub. Maka Nabi semua benda dia betul berlaku. Maka kalau kita ikut semua Nabi, taksub demo. Dah Nabi betul berlaku. Kalau orang lain kita tak boleh taksub kerana kemungkinan perbuatan dia salah. Maka kalau kita taksub, ketakut-takut terikut dengan benda salah tu. Maka kita ikut Nabi tak dipanggil taksub kerana semua perbuatan Nabi itu adalah betul. Apa hukum kita minta maaf tanpa sebut kesalahan? Mazhab Maliki boleh lagu tu. Minta maaf dah. Kosong. Minta lagu tu boleh. Bapa dia mau minta maaf bapa ngamba? Tak boleh royak. Apa? Coklat dia banyak mana kita bahas. Telur ayam dia mana-mana kita curi. Minta maaf lagu tu boleh. Dalam mazhab Maliki boleh minta maaf secara umum. Mazhab Syafi'i tak sah minta maaf kecuali dengan tafsir. Kena sebut, apa awak minta maaf dengan saya? Saya lah duduk curi telur itik awak selama ni. La ilaha illallah, bergocoh hari tu. Lepas pada gocoh baru saya puas hati. Selama keni demo, ambo ingat itik ambo mandu. Ambo tak kat pergi hospital, buat rawatan IVF lah apa dia nak suruh telur. Tak boleh, rupanya demo duk curi telur itik ambo selama keni. Berat ambo suka jahat kau itik ambo. Nyanyo itik ambo tengok mepeh jerit dia. Gi minta maaf dengan itik telur nampak tu. Jadi kena royak dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain tak payah royak. Lagu mana cara nak khusyuk dalam semaya? 3 cara. Pertama, kita dengar apa, kita yakin Tuhan dengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, Tuhan tengok apa yang kita buat. Kita angkat tangan, Tuhan tengok. Dan ketiga, Tuhan tahu apa yang kita fikir. Buat 3 benda tu dalam sembahyang, insya-Allah khusyuk. Ustaz mohon pencerahan beza zikir pagi dan petang dengan maksurat pagi petang. Maksurat ni zikir lah, samalah. Pagi petang boleh berlaku. Tengah-tengah baca Al-Fatihah tiba-tiba menguak. Kena ulang ke tak? Tak. Kalau baca tu baca boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lari lah mana. Jangan bismillah. Lari cara. Tu kena ulang mula lah.
Kalau menguak tok itu boleh, tak ada masalah apa. Cuma makruh baca Al-Quran sambil menguak, sambil sedawa, sambil gapo nah. Macam mana nak tegur orang mengopak, lebih-lebih lagi di tempat kerja. Di tempat kerja kita ada mesin naik dia. Tulis mesin naik, tulis besar. Jangan mengopak Tuhan marah, tepek di kursi kita. Nampak? Orang pun tengok Allah. Ataupun kita tulislah pasal ceramah kalau dia le pejabat kita. Siapa dia yang mengopak akan masuk neraka. Kita pula jogi. Oh, senyap so pejabat sari takut nak mengopak. Nampak? Kita berlakulah buat lagu-lagu mana nak suruh orang takut. Gitulah. Kadang-kadang kalau mulut kita dia mau tak dengar, kita buat orang lain kecek. Nampak? Ataupun ayaklah cerita-cerita orang kena seksa mengopak ko. Hamba nak dengar cerita bukan sebelum pagi-pagi, sebelum kita makan pagi ni, sebelum kita start ngopak ada cerita Allah. Kat rumah hamba tu kaki ngopak ya Rabbi. Kih ngopak tu doa dia orang cabut lengo dia. Oh, takut tabat lelah tak ngopak. Dia kena ayat cerita lagu tu. Oh, biar hamba ingat nak ngopak dah ni. Esok kita ngopak dah. Oh, esok pula. Esok ayat cerita kau berat, cabut pala pula. Oh, tak ngopak dia ya. Apakah adab ketika menutup secara live? Boleh kodok kita suka hati berbalas komen seeloknya macam mana? Gini. Live ke dia ada soal jawab. Kalau kita semata-mata hanya nak bersoal nak tanya, boleh mungkin. Tidak jadi ganggu adab. Nah, ni dah duk buat pula, chatting pula situ. Kuliah ngaji ilmu tasawuf, kitab hikam. Tino jatuh duk chatting. Awak tu tak masuk lagi ke? Saya dah mula-mula sekali sebelum buka lapu nyala dah saya. Nampak? Tak pakai live lagi yang mau masuk dah kata. Nah, awak bila nak masuk cepatlah. Kawan tu patah gambar lu. Duduk gewe pulak dua tu. Orang duk mengajar kitab tasawuf, hikam, jerit seluk apa semua. Kawan tu duduk chatting pulak, asyik masuk. Apa dia berminat sangat live ni? Apa? Kawan tu ada dalam live dia. Punuh jana, tasawuf. Apa lagu? Jadi lagu tu tak ada adab, tak ada adab lah. Tapi kalau semata-mata kita nak tanya soalan ke, kita buka soalan tu tak ada masalah lah. Nah, lagu tu. Cuma jangan ganggu sangatlah. Nama duk tekan love lah, tekan apa tu? Like lah apa dia. Gong tobik gambar apa semua jadi ganggu orang. Tu tak boleh lah. Nah. Apa hukum hamba ni pergi kucing ama? Waktu ramah pula rumah hamba jadi penuh dengan bulu kucing. Habis bokok nasi Maggi apa semua dalam Maggi apa semua penuh bulu kucing. Pas lagu mana hamba nak semaya bulu kucing kan haji. Dah nak kata ke mana dah bulu kucing belaka. Kecek batuk tubik bulu kucing. Pas nak buat mana bulu kucing penuh lu kata. Tak boleh maya kata-kata nak dimaafkan dimaafkan. Boleh jelaskan tak najis hukmi? Najis hukmi ni najis yang tidak ada bau, rasa dan warna. Tu dia lagi najis hukmi. Sama ada dia tu asalnya najis aini tapi tak dibasuh, contohnya air kecing. Kena pakaian lama tak basuh, kita tinggal lama hilang dah bau semua rasa, maka najis tu asal najis aini bertukar najis hukmi. Maka najis hukmi tak boleh buat semaya juga. Mohon pencerahan maksud sebenar dia. Tiada Tuhan selain Allah. Ko tiada Tuhan selain Tuhan Allah. Tiada Tuhan selain Tuhan. Tiada Tuhan yang sebenar. Terjemuh dia. Tiada Tuhan yang sebenar-benar. Hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benar. Tu terjemuh dia. Nama dia kata tiada Tuhan selain Allah. Tuhan tu ke zat. Allah tu nama. Nak syarah kot lain tu. Jadi tiada Tuhan kecuali nama Allah. Sudah nak jadi pening tu. Jadi terjemuh benarnya tiada Tuhan yang sebenar-benar, hanyalah Tuhan nama Allah. Itulah Tuhan yang sebenar-benar. Gitu. Boleh terangkan dak pasal air mustakmal. Air mustakmal ni air yang digunakan untuk basuh air wajib. Sama ada untuk mandi wajib ataupun untuk ambil air sembahyang yang wajib. Basuh air yang pertama, basuh air kedua tu sunat dah, tak ada jadi air mustakmal. Air mustakmal ni hukum dia bersih tetapi tidak boleh lagi menggunakan, tak boleh membersihkan. Tak boleh buat ambil air semaya, tak boleh buat basuh najis, tak boleh buat gapo dia dah. Ustaz boleh dak ijazah bismillah 41 ahli naubah amal ke waktu bila?
Ijazah bismillah ni dekat nak tidur baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali hadiah kepada ahli naubah. Ahli naubah ni wali hak tak nampak. Niat supaya dia tu jaga kita ketika kita tidur, keluarga kita, isteri kita ke, rumah kita ke, pondok kita ke. Dekat nak tidur dah. Ambil ijazah dah tu. Mana lagi afdal bagi suami? Solat berjemaah dengan isteri di rumah atau di masjid? Tentulah afdal bagi suami solat di masjid. Kerana zaman sahabat tak ada suami berjemaah dengan isteri. Semua semaya di masjid dengan Nabi. Hak jatuh. Hak tino semua semaya di rumah. Sama ada dia semaya dengan anak-anak kau suku pasar. Tapi hak jatuh, hak balik semua turun di masjid ketika semaya. Jadi afdalnya tentulah di masjid. Benar kodok mati malam Jumaat terlepas seksa kubur? Ya, tidak ada istilah seksa dah di kubur. Tetapi apabila pada mahsyar kena seksa supaya tolong. Kalau hak jahat lah. Macam mana seorang isteri ataupun perempuan nak tegur tu email dia? Tegur dia adalah kita tasfik. Tasfik ni tepuk. Tepuk ni ada 9 cara. Cara paling muktamad ni, paha kita ni tepuk gini. Tepuk di paha. Tepuk di paha biar bunyi. Jangan banyak kali lah. Memang tepuk amai-amai, balalang, kupu-kupu. Nama selok lah kata. Tepuk sekali lah. Biar dia dengar. Lepas tu email pula, kalau bunyi lagu tu jangan kata bobo lah duk mainnya. Dok, berarti kita salah dah tu. Kalau orang tino, kalau kita jadi jemaah, tu email kepada jemaah perempuan, kalau bunyi orang duk gini jangan dia bukan duk main tu. Dia nak tegur kita tu. Kalau orang lelaki tegur dengan subhanallah, kalau orang jatina tebuk dengan tasbih. Lagu tu. Dalam sabilah ada sebut secara jelas. Nasihat untuk peraja ilmu agar kami dapat istiqamah belajar tanpa memikirkan nak berkahwin dan bekerja. Gini, berkahwin tidak salah, bekerja juga tidak salah. Tetapi kalaulah kedua benda ini menghalang kita untuk mengejar cita-cita kita menjadi wali Tuhan, menjadi ulama, menjadi tok guru, dulu. Ni panggil dulu, tunggu dulu, biar jadi wali dulu, biar pandai semua benda. Boleh selak, boleh bergocoh, boleh terbai, boleh berjapi, boleh berlakon pak tape. Lagi lah. Nak nikah pak direct pun tak ada masalah. Ni ngaji nampak ganah dah, dan nikah takut tak ada nak alih. Dia panggil alih sebuah salah. Kerana alih sebuah salah? Nak tak belakang, nampak supaya bisa. Dengan serba besar, kecil. Astaghfirullahalazim. Apa astagfirullah? Sebab batuk. Batuk buat astagfirullah ibu. Sebab tasawuf lagi. Nak tak belakang, nampak bisa telajak. Nak tak depan, mayak-mayak, rokok. Ni panggil sebuah salah. Dia jadi macam tengok. Ni jadi masalah. Jadi kena istiqamah lah. Ingat cita-cita kita dah. Nak jadi orang alim, nak buka pondok, nak gapo, selesai ke waktu dulu. Tetapi kalaulah perasaan berkahwin ataupun bekerja ni terlalu kuat sehingga kita tak boleh nak tahan dah. Tak boleh nak jalan dah kita. Jalan sepok. Tak boleh bangun cacat pakai jalan kesok lagu tu. Tu kena nikah dah tu. Siapa tahap tu kena nikah dah tu. Ustaz, apa hukum kita dah berubat baru tahu orang tu akidah dia sesat? Sudah. Tak apa, tak ada masalah apa. Muamalah dengan orang yang akidah sesat, Nabi muamalah dengan orang kafir. Bukan muamalah di kesesatan dia tu. Misalnya orang ajar dia sesat tapi dia jual sekut tawar. Kita pergi beli sekut tawar. Tak boleh dia mau muamalah dengan orang sesat. Dok kita bukan kata muamalah berkaitan dengan kesesatan dia. Kita gibomo, mungkin dia pandai mengorok, pandai apa dia, kemahiran dia, tak apalah. Dia ajar dia sesat tak menjakit. Kalau dia pergi tu jadi sesat sesat dah ambo. Apa ustaz? Nya pergi tangan ambo. Apa? Yang mengalir kau tangan kau tu. Sudah, demo sebenarnya sesat. Bukan tak bomo tu sesat. Demo sebenarnya kau sesat berat lagi. Jadi boleh, tak ada masalah apa. Moleknya kita muamalah orang hok molek lah. Tapi kalau muamalah ni tak jadi masalah apa. Hukum kita cek ni, result exam orang. Kawan tu boleh apa? Tengok belakang. Ingat bukan bunyi bunyi. Berapa? Belakang. Gerak siapa orang panggil? Tak ada apa. Kita pun tengok orang malu orang.
Kita ingat budak tu ngapuk macam panda pakai spek apa semua. Boleh Nampak? Jadi air dia malu, dia ingat dia panda apa. Malu. Maka harailah kita cari air orang. Jangan duk tengok air orang. Kalau boleh jangan tahu pun ke aib orang nah. Mohon pencerahan mengenai wusul. Apa maksud wusul? Yakni sampai kepada Allah pengetahuan kita. Bukan kita gerok terbang pun jadi Tuhan. Dok bukan lagu tu. Wusul ni sampai kepada matlamat kita mengenal Allah. Ma'rifatullah. Tu panggil wusul dah. Boleh kau dok lelaki pakai cincin perak. Kuku megem mata dari suasa. Apa hukum dia? Gini, suasa perak tu boleh pakai sunat. Manakala suasa pula campuran daripada perak dengan emas, maka jadi suasa. Ulama kata haram hukum dia sebab dia masuk dalam kategori emas. Ada ulama kata tidak haram kerana dia bukan emas, dia suasa, benda lain pula. Jadi khilaf ulama. Afdalnya jangan pakailah suasa. Kita duduk dekat dengan masjid, tapi kita semaya sendiri rumah-rumah ataupun sembahyang Jumaat dengan keluarga, apa hukum? Dalam mazhab kita hukum dia makruh saja kerana hukum sembahyang Jumaat adalah fardu kifayah, dia orang buat maka tak jadi dosa dah. Mazhab Malik kata jiran masjid itu tidak sah sembahyang kecuali sembahyang di masjid. La salata li jahril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang, tidak ada istilah sembahyang bagi jiran-jiran masjid kecuali di masjid. Maka mazhab Maliki kata tidak sah jiran masjid maya di rumah, kena maya di masjid. Kerana hadis tu. Nah, mazhab kita kata tak ada masalah apa. Boleh kau dak niat iktikaf dalam rumah sendiri ketika beribadat malam, mengaji dan online kuliah. Tak bolehlah iktikaf ni hanya dibenarkan di dalam masjid sahaja. Lainlah kalau dalam rumah kita buat satu ruang masjid rumah kita. Maka kita boleh iktikaf tak ada masalah. Kalau kita tak buat tak boleh. Duk tandah pun iktikaf tak boleh buat kerja lagu tu. Ustaz lagu mana kita tukar tersilap baca semaya, tukar baca rokok bahaya di sujud bahaya di rokok. Ya mudah pak tu. Tukar apa cikgu? Hukum dia sah tak jadi masalah apa. Jangan tak baca Quran. Hak tepat hak rukun tu kita tak tukar tak apa. Apakah hukum orang tak memaafkan kesalahan orang berdosa ke? Ada hak dia. Kita buat khianat ke dia, mudah-mudah kita mari. Maaf kosong-kosong. Mu tipu pitih aku sejuta. Orang nak bunuh lolo aku. Kabar-kabar mu mari minta maaf gitu ya. Aku ingat aku ni robot, tak ada perasaan. Cayu, sincang, spambok. Ingat aku tak ada perasaan. Maka ada hak dia sebab orang main perasaan dia, orang maka cuma afdal ke maaf, afdalnya maaf. Tapi kalau dia tak maaf pun ada hak dia. Tak dosa. Kerana apa? Kerana kezaliman itu akan dituntut hari kiamat. Hari kiamat, apa tu hari kiamat? Antaranya nak mengadili orang-orang yang tak puas hati atas muka dunia. Maka apa maksud orang tak puas hati? Dia tak maafkan kesalahan orang buat jahannya ke dia. Maka dia nak tuntut keadilan di akhirat. Maka akhirat tu ada kerana nak mengadili orang lagu ni. Nah, Tuhan tak pernah kata maaf-maaf ke dia lah. Tak. Pilihan demo cuma lambatlah sikit masuk syurga. Duduk cara kis demo. Boleh kau dak ustaz definisi ke sebenar orang betul bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia akhirat ni ikut Allah, ikut Nabi Muhammad, bahagia dunia akhirat. Apa kelebihan cukur kepala bayi? Sunnah Nabi. Antara kelebihan disebut dalam kitab bukan hadis. Siapa dia cukur kepala bayi 40 kali rabu bersamaan dengan 10 bulan, 40 kali hari rabu. Tanpa berhenti, insya-Allah anak dia akan jadi seorang fakihan, jadi tok pekoh, jadi orang alim, jadi orang bijak. Itu tidak ada hadis tetapi sangat mujarab dia kata. Apa pendapat ustaz mengenai Jalaluddin Ar-Rumi? Bolehkah kita mengikut fahamnya dia? Ambonya secara detail, secara ikhlas lah ambo sebut. Ambo ni tidak mendalami sangat mengenai Jalaluddin Ar-Rumi. Tetapi dia suhulah orang sufi. Sultanul Asyikin dipanggil. Seorang raja kepada perindu. Kata-kata dia sangat indah dalam ilmu tasawuf.
pelajaran dia orang alim dari ilmu tauhid sebenarnya. Lepas daripada dia jumpa dengan tok guru dia Syamsuddin At-Tabrizi, maka dia jadi orang sufi. Maka dialah yang mengasahkan tariqah Maulawiyah. Hok pakai piah panjang muta lagu tu. Dia muta lagu tu, peristiwa tu berlaku ketika dia kehilangan guru dia. Apabila Syamsuddin At-Tabrizi meninggal, dia ni anak tok guru besar dah, mengajar ilmu tauhid dah, ramai dah anak murid. Maka mari Syamsuddin At-Tabrizi, dia jadi anak murid kepada Syamsuddin At-Tabrizi. Maka pada hari meninggal dia terlalu sedih, maka dia pun seolah-olah macam nak melepaskan diri dia, dia muta. Dia pakai piah panjang dia muta. Dia nak melepaskan semua perasaan dia. Maka mulalah tariqahnya muta lagu tu nak lepaskan perasaan. Adalah maksud-maksud yang tersembunyi yang dia nak beritahu. Jalaluddin Ar-Rumi. Hamba nak tahu tak tahulah, nak ikut lagu mana faham dia kau apa dia, alhamdulillah insya-Allah betul lah. Tak jumpa lagi lah kesesatan dia tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.